Bab 5. Rangkaian dalam teori graf. Rumusan bab. Bahagian 1. Rangkaian. Bahagian 1. Rangkaian. A. Kaitan antara rangkaian dengan graf. Graf ialah suatu siri bintik sama ada berkait atau tidak antara satu sama lain melalui garis. Suatu graf dikatakan berkait dengan graf yang lain jika terdapat laluan yang sama di antara bucu-bucu. Graf boleh diwakili oleh G. Huruf G diambil daripada huruf pertama graf. Bintik atau bucu diwakili oleh V. Huruf V diambil daripada huruf pertama vertex. Tepi atau garis penghubung diwakili oleh E. Huruf E diambil daripada huruf pertama H. Rangkaian ialah suatu graf yang mempunyai sekurang-kurangnya sepasang bintik yang berkait. V1, V2 sepasang bintik atau bucu. I1 garis atau tepi. Darjah D ialah bilangan tepi yang mengaitkan dua bucu. Bilangan darjah suatu graf ialah 2 kali bilangan tepi. Jumlah bilangan darjah bagi bucu sama dengan 2 kali bilangan tepi. Gelong ialah tepi yang menghubungkan suatu bucu pada dirinya sendiri. Bagi gelong dikira satu tepi tetapi 2 darjah. Graf mudah. Graf mudah ialah graf tak terarah yang tidak mengandungi gelong atau berbilang tepi. Tepi untuk pasangan bucu, contohnya 1, 2 adalah sama dengan 2, 1. A. Set bucu V sama dengan unsur 1, 2, 3, 4, 5, 6. B. Bilangan bucu sama dengan 6. C. Set pasangan tepi. E sama dengan 1, 2, 2, 3, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 5, 1, 5, 6. D. Bilangan tepi ialah 7. E. Bilangan darjah sama dengan 2E, iaitu 2 darab 7 sama dengan 14. Berbilang tepi dan gelong pada graf. Berbilang tepi melibatkan dua bucu. Kaitan antara dua bucu dinyatakan melalui lebih daripada satu tepi. Bilangan darjah ialah 2 kali bilangan tepi. Gelong melibatkan satu bucu. Tepi berbentuk lengkung atau bulatan yang berbalik kepada bucu asal. Bilangan darjah setiap gelong ialah 2. Contoh 1. Raja di bawah menunjukkan suatu graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Nyatakan A. Bucu V dan bilangan bucu V. B.
tepi E dan bilangan tepi E. C. Bilangan darjah. A. V sama dengan A, B, C, D, E. Bilangan V ialah 5. B, E sama dengan set AB, AC, AD, AE, BC, CD, CD, DE. Bilangan E ialah 8. C. Bilangan darjah. 2 darab 8 sama dengan 16. Atau bilangan darjah. Bucu A 4, bucu B 2, bucu C 4, bucu D 4, bucu E 2. Jumlahnya 16. B. Beza antara graf terarah dengan graf tak terarah. Graf terarah ialah graf dengan keadaan tepi yang mengaitkan dua bucu ditandai dengan arah kaitan. Graf terarah biasanya digunakan untuk mewakili aliran suatu proses, peta jalan raya, litar elektrik, carta organisasi, dan lain-lain. Daripada graf mudah dan terarah yang ditandai dengan anak panah. A. Bagi tepi AB, bucu A ialah bucu awal dan bucu B ialah bucu akhir. B. Bagi tepi BC, bucu C ialah bucu awal dan bucu B ialah bucu akhir. C. Semua bucu dikaitkan dengan satu arah sahaja. Rajah di sebelah menunjukkan graf terarah yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. A. E4, BA. B ialah bucu awal dan A ialah bucu akhir. B. E5, AB. A ialah bucu awal dan B ialah bucu akhir. C. E2, CC. C ialah bucu awal dan bucu akhir kerana E2 ialah sebuah gelong. Graf tak terarah ialah graf mudah atau graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi yang dilukis tanpa penandaan arah pada tepi yang mengaitkan dua bucu. Beza antara graf terarah dengan graf tak terarah. Graf mudah, graf tak terarah. Set V dan set E. V sama dengan set dengan unsur A, B, C, D. E dengan unsur B, A, B, C, A, C, C, D. Penulisan kedudukan pasangan bucu adalah bebas, seperti BA sama dengan AB. Darjah A 2, darjah B 2, darjah C 3, darjah D 1. Jumlah darjah 8. Graf terarah. Set V dan set E. V sama dengan set unsur A, B, C, D. E dengan unsur AB, CA, BC, CD. Darjah D in A sama dengan 1 dan D out A sama dengan 1, maka DA sama dengan 2. D in B sama dengan 1 dan D out B sama dengan 1, maka DB sama dengan 2. DC
in sama dengan 1, D out C sama dengan 2. Maka DC sama dengan 3. D in D sama dengan 1 dan D out D sama dengan 0. Maka D sama dengan 1. Jumlah darjah sama dengan 8. Graf yang mempunyai gelong dan berbilang tepi. Graf tak terarah. Set V dan set E. V dengan unsur A, B, C, D. E dengan unsur AB, AC, BC, CD, CD, BB. Darjah DA sama dengan 2, DB sama dengan 4, DC sama dengan 4, DD sama dengan 2. Jumlah darjah ialah 12. Graf terarah. Set V dan set E. V dengan unsur A, B, C, D. E dengan unsur AB, CA, BC, BB, CD, DC. Darjah D in A sama dengan 1 dan D out A sama dengan 1. Maka DA sama dengan 2. D in B sama dengan 2 dan D out B sama dengan 2. Maka DB sama dengan 4. D in C sama dengan 2 dan D out C sama dengan 2. Maka DC sama dengan 4. D in D sama dengan 1 dan D out D sama dengan 1. Maka DD sama dengan 2. Jumlah darjah ialah 12. Beza antara graf berpemberat dengan graf tak berpemberat. Graf berpemberat. Graf berpemberat ialah graf dengan suatu nombor atau nilai diperuntukkan kepada setiap tepi. Tepi mewakili, contohnya, jarak antara dua tempat, perbandingan kos, jarak masa dalam suatu kejadian, perbezaan kapasiti. Graf tak berpemberat. Graf tak berpemberat ialah graf yang tiada nombor diperuntukkan kepada setiap tepi. Tepi mengaitkan maklumat, contohnya, peta pokok, hierarki jawatan dalam organisasi, peta alir. Contoh 1. Lukis graf terarah mengikut maklumat yang diberi. A, V sama dengan set A, B, C, D, E. E sama dengan set AB, AD, CA, DB, DC, DE. A, AB, AD, CA, DB, DC, DE. B mempunyai satu gelong pada bucu C dan BD ialah berbilang tepi dengan keadaan D in A 3 dan D out A
sifar. D in B1 dan D out B2. D in C1 dan D out C3. D in D2 dan D out D2. Satu gelong pada bucu C. BD ialah berbilang tepi. D in A 3 dan D out A sifar. D in B1 dan D out B2. BA out baki BD in dan out. D in C1 dan D out C3. Satu gelong in, satu gelong out. CA out jadi CD out. D in D 2 dan D out D2. Contoh 2. Rajah di bawah menunjukkan pilihan laluan sahala bagi sebuah kereta bergerak dari V1 ke V4. A. Jarak laluan manakah yang terpendek? B. Jarak laluan manakah yang terpanjang? C. Jarak manakah yang terpendek jika terdapat laluan dua hala? A. Laluan sahala terpendek ialah V1, V2, V3 ke V4. Sama dengan dalam kurungan 20 tambah 25 tambah 15 km. Sama dengan 60 km. B. Laluan sahala terpanjang ialah V1 ke V2 ke V5 ke V4. Sama dengan dalam kurungan 20 tambah 30 tambah 15 km. Sama dengan 65 km. C. Jarak terpendek dua haluan ialah V1 ke V5 ke V4. Sama dengan dalam kurungan 15 tambah 15 km. Sama dengan 30 km. C. Mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Subgraf. Subgraf merupakan sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Suatu graf H dikatakan subgraf kepada G jika A. Bucu-bucu graf H ialah subset kepada graf G, iaitu bucu H subset bucu G. B. Tepi-tepi graf H ialah subset kepada tepi-tepi graf G, iaitu tepi H subset tepi G. C. Pasangan bucu setiap tepi graf H adalah sama dengan tepi graf G. D. Secara umumnya, setiap graf ialah subgraf kepada dirinya. Contoh 1. Tentukan sama ada rajah 1, rajah 2, rajah 3 ialah subgraf bagi graf G. Rajah 1. Ya, kerana kedudukan bucu dan tepi adalah sama dengan graf G. Rajah 2. Ya, kerana kedudukan bucu dan tepi adalah sama dengan graf G.
Rajah 3. Bukan, kerana kedudukan gelung E4 tidak sama dengan graf G. Pokok. Pokok ialah graf tak terarah dengan bucu-bucunya hanya dihubungkan oleh satu tepi. Bilangan tepi ialah bilangan bucu tolak 1. Bilangan bucu N. Bilangan tepi ialah N tolak 1. Bucu ada 6. Tepi 5. Jika bucu 8, maka tepi 7. D. Mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Rangkaian merupakan satu bentuk graf yang unik mewakili maklumat yang bertindih dan bersilang. Digunakan secara meluas dalam pelbagai bidang seperti rangkaian jalan raya, rangkaian komputer, litar elektrik, dan lain-lain lagi. Ia dilukis atau dipaparkan dalam bentuk grafik dengan pelbagai maklumat yang mudah difahami. Rangkaian boleh dilukis sebagai graf terarah dan berpemberat, graf terarah dan tak berpemberat, graf tak terarah dan berpemberat, graf tak terarah dan tak berpemberat. Rangkaian pengangkutan. Rangkaian pengangkutan boleh digambarkan dengan menggunakan graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Pemberat boleh mewakili jarak, masa, perjalanan, atau kos perjalanan. Sistem kedudukan global atau Global Position System GPS menggunakan graf pemberat dalam paparannya. Rajah di sebelah menunjukkan rangkaian integrasi pengangkutan lembah kelang. Contoh 1. Suzy menaiki MRT dari stesen Bukit Bintang ke Central Market untuk berjumpa dengan Siti. Pada masa yang sama, Siti bergerak dari stesen KLCC dengan menaiki LRT ke Central Market. Kemudian mereka sama-sama menaiki LRT ke stesen KL Central. Dari KL Central, Suzy menaiki KTM komuter untuk ke Subang Jaya, manakala Siti pula menaiki ERL untuk ke KLIA. Gambar rajah di bawah menunjukkan bintik-bintik yang mewakili stesen-stesen yang berkenaan. Bina satu graf terarah dan tak berpemberat bagi mewakili maklumat tersebut. Suzy menaiki MRT dari stesen Bukit Bintang ke Central Market. Siti bergerak dari stesen KLCC dengan menaiki LRT ke Central Market. Mereka sama-sama menaiki LRT ke stesen KL Central. KL Central, Suzy menaiki KTM komuter ke Subang Jaya. Siti pula menaiki ERL untuk ke KLIA. Rangkaian sosial. Rangkaian sosial merupakan salah satu rangkaian yang diminati ramai dari pelbagai golongan untuk berhubung antara satu sama lain. Ia terdapat dalam bentuk rangkaian secara fizikal atau rangkaian maya. Rangkaian sosial berbentuk maya seperti Facebook sekarang ini. Seseorang boleh berhubung dengan ramai orang, sama ada kenalan atau orang-orang yang bukan berada dalam rangkaian kenalan kita. Contoh 1. Jadual di bawah menunjukkan maklumat mengenai kenalan sosial bagi 6 orang remaja. Berdasarkan maklumat itu,
Bina satu graf yang mewakili rangkaian sosial. Tan. Tan ada dua orang kenalan, iaitu Chong dan Raju. Raju. Raju ada tiga orang kenalan, Bidin, Tan, dan Ban. Bidin. Ban. Ali. Ali ada dua orang kenalan, iaitu Ban dan Chong. Ali. Bidin. Bidin ada tiga orang kenalan, iaitu Tan, Raju, dan Ban. Chong. Chong ada dua orang kenalan, Tan dan Ali. Ban. Ban ada tiga orang kenalan, iaitu Raju, Ali, dan Bidin. D. Menyelesaikan masalah yang melibatkan rangkaian. Ahmad, seorang eksekutif syarikat, mahu menghadiri satu seminar di Butterworth, Pulau Pinang. Seminar diadakan pada hari Khamis dan Jumaat. Ahmad bercadang untuk pulang ke Kuala Lumpur pada hari Ahad. Ahmad ingin menggunakan hari Sabtu untuk bersiar-siar di Pulau Pinang. Jenis pengangkutan ialah kereta, bas ekspres, kereta api elektrik. Jika menggunakan kereta, jarak perjalanan ialah 358 km, tempoh perjalanan 5 jam. Anggaran kos ialah tol RM55 dan petrol RM65. Jika menggunakan bas ekspres, jaraknya 358 km, tempoh perjalanan 5 jam. Kos perjalanan ialah RM38 sahaja. Jika menggunakan kereta api elektrik, tempoh perjalanan hanya 4 jam. Pakej Platinum RM79, pakej emas RM59. Berdasarkan jadual di atas, berikan justifikasi bagi jawapan anda. A. Jika menggunakan kereta. Memandu kereta sejauh 358 km selama 5 jam amatlah memenatkan. Tambahan pula, dia mahu menghadiri seminar perlukan kerehatan yang cukup. Perbelanjaan RM120 untuk tol dan petrol juga lebih tinggi daripada menaiki bas dan kereta api. B. Jika menggunakan bas ekspres. Pengangkutan bas ekspres paling murah tetapi tidak selesa untuk perjalanan jauh. C. Jika menggunakan kereta api elektrik. Bagi seorang eksekutif seperti Ahmad, untuk membayar lebih sedikit untuk tambang tidak menjadi masalah. Yang penting ialah tempoh masa yang lebih cepat dan keselesaan menaiki kereta api. Sekalipun Ahmad bercadang bersiar-siar di hari Sabtu, dia boleh menggunakan khidmat taksi. Oleh itu, pilihan terbaik Ahmad ialah menggunakan pengangkutan kereta api elektrik.